Okay, Assalamualaikum. Sebelum ni kita dalam video yang lepas kelab-kelab basikal, macam mana jenis-jenis basikal, aktiviti berbasikal dalam musim PKP. Video kali ini berkenaan dengan usahawan di kalangan belia, sama ada dalam projek ternakan dan pertanian. Saksikan. Sekarang ini kita berada di Felda Medoy untuk menjejak usahawan belia yang mengusahakan tanaman secara vertigasi. Jom bersama kru jejak usahawan belia Segamat, kita jejak usahawan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Fakhruddin Fikri bin Zainal, pengerusi Persatuan Belia MBFM Felda Medoy. Dan ni antara projek saya. Projek ternakan udang kara, ada panggil lobster air tawar. Saya buat ternakan udang ni selama lebih kurang dalam tahun 11 bulan. Hampir nak 2 tahun. Di Felda Medoy kita ada lebih kurang dalam ada beberapa lah jenis pertanian, seperti pertanian vertigasi terung, ada cili, ada timun. Lepas tu kita ada tanaman kontan juga, ada projek tanaman rozel. Di belia saya pula untuk ternakan udang kara dan berbagai lagi projek-projek ternakan yang lain yang akan disusuli selepas ini. Jadi doakanlah supaya perancangan untuk tahun-tahun hadapan yang mendatang berjaya dilaksanakan. Untuk projek ternakan udang kara ni saya bermula pada tahun 2019. Masa tu saya berminat nak cari projek-projek yang boleh saya buat. Ternakan saya lebih suka pada bidang ternakan berbanding dengan pertanian. Jadi saya cuba mencari peluang untuk ternakan yang mudah untuk dibuat. Macam kalau ikutkan, kalau secara tradisionalnya kita ada macam ternakan ikan, aquaculture seperti ikan talapia, baung, keli, ikan patin dan sebagainya. Jadi saya cuba cari satu projek yang lain daripada yang lain yang tak dibuat lagi di Segamat. Jadi saya ternampak satu scroll dalam FB ada kursus ternakan lobster air tawar di Hulu Langat. Saya pergi berkursus di sana. Kursus ni pun sebenarnya kursus persendirian lah. Maksudnya bukan di bawah tajaan agensi ataupun jabatan pertanian ke ataupun jabatan perikanan. Jadi saya ambil satu inisiatif untuk pergi ke sana untuk mempelajari sendiri apa tu lobster air tawar, macam mana penjagaan dari segi penyakit dan peringkat-peringkat penjagaan. Setakat ni terus terang saya cakap memang tak ada bantuan lah daripada agensi-agensi luar. Jadi saya bermodalkan sendiri. Selepas beberapa bulan saya tak bekerja, sebab sebelum ni pun saya bekerja dan ditamatkan kontrak. Jadi saya ambil satu peluang untuk menceburkan diri dalam bidang ternakan lah. Perancangan saya seterusnya untuk selepas ni, InsyaAllah cuba untuk menambah lagi kolam yang sedia ada dengan sistem yang sama. Cuma saya perbanyakkan lagi. Maksudnya mungkin lepas ni ada 2 atau 3 kolam. Kalau start daripada sistem ni saja untuk bertingkat, boleh muatkan dalam 200 setengah untuk udang
boleh tampung. Ni lebih kurang saiz dia lebih kurang dalam 6 kali 3 kaki. Dan benih dia pun sekali aja. Maksudnya saya tak beli benih daripada luar lah. Maksudnya sekali benih tu itulah yang saya jaga sampailah bergenerasi. Ini pun rasanya dah masuk 4 ke 5 generasi lah daripada yang asal. Secara kasar projek yang saya buat, daripada barang yang sedia ada saya upgrade menelan dalam lebih kurang dalam 2000. Banyakkannya, ada setengahnya barang-barang ni saya ada beli online daripada Shopee ataupun Lazada, dan setengahnya macam hardware, barang-barang hardware saya beli dekat sekitar Segamat kedai-kedai hardware Segamat. Saya lebih kepada jual secara induk untuk orang yang nak belajar ataupun nak dapatkan benih daripada saya. Benih ni dia dapat daripada berbagai saiz lah. Maksudnya daripada dia anak ataupun induk yang dah sedia ada besar, lebih kurang saiz 3 inci ke atas. Jadi untuk rancangan akan datang, insya-Allah kita cuba, saya cuba untuk memperbesarkan lagi supaya boleh dapat jual secara pukal. Setakat ni saya jual seko-seko mengikut saiz. Mungkin untuk akan datang saya akan jual secara pukal. Macam kalau ikut pasaran, saiz untuk udang kara ni sekilo untuk saiz lebih kurang dalam 3 ke 4 inci dalam RM75 sekilo. Maksudnya semakin dia besar, saiz dia dalam boleh mencecah sampai RM120 sekilo. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Zuriq Kumar bin Talib, berasal dari Fedah Meadows Segamat. Telah menjalankan projek tanaman secara vertigasi ini bermula daripada tahun 2017 sehingga sekarang. So untuk first tanaman saya usahakan tanaman cili padi sentil. So untuk tanaman tu saya start pada bulan 3 2018 dan habis pada bulan 8 2018. So tu tempoh sama 6 bulan tu saya dapat harvest banyak 2.5 tan untuk cili padi sentil. So untuk terung ni saya mula pada 25 hari bulan 8 2020 ni hingga sekarang lah. So hasil tuaian saya untuk terung ni, sebab saya mempunyai 2 plot, plot A dan plot B. Untuk plot A dan plot B ni setakat hari ni saya sudah mengeluarkan hasil sebanyak 5 tan. Untuk pasaran terung ni saya pasarkan, saya mempunyai 3 pemborong. So pemborong pertama saya di Tangkak, kedua di Segamat dan ketiga di Melaka. Okay, so untuk setakat ni kuantiti terung saya ni tak begitu banyak untuk permulaan. So sekarang ni saya dapat produce untuk 300 kilo untuk sekali harvest. So saya kena pecahkan untuk 3 ni sebab saya kena jaga 3 pemborong tu lah. Sebenarnya usaha saya sendiri, effort saya sendiri. So saya pergi ke setiap pasar tu, saya tanya di mana sebenarnya setiap pemborong tu. So macam di Melaka tu, sebab saya pernah buat cili sentil sebelum ni, saya memang ada pasaran terus di sana. So untuk Tangkak dan Segamat ni, saya pernah tanya, saya pernah bawa hasil saya dan diorang akan kontak saya. Saya mempunyai 2 orang pekerja. Seorang ialah seorang pekerja tetap saya lah, dan seorang lagi secara sambilan. Sebelum ni semuanya saya buat secara seorang lah, dan saya fikir saya perlu ada tim saya sendiri untuk saya luaskan lagi kawasan tanaman saya ni. Okay, untuk kos mulaan ni bagi plot A ada 2 plot. Untuk plot A ni sebelum ni saya buat tanaman cili padi sentil dan kos mulaan saya sebanyak 30,000. So dan untuk ni pula kos saya 22,000 untuk plot B. Plot A 30,000 dan plot B 22,000. So 20,000 tu termasuklah daripada tapak, pagar dan peralatan lain lah, macam pipe, tenaga pekerja, dan saya ada menerima peruntukan daripada Jabatan Pelayanan untuk peralatan lah. Dan untuk tanah ni pula saya dapatkan daripada kebenaran daripada Tuan Pengurus untuk saya usahakan lah untuk tanaman di depan ni. So luas tanaman ni banyak 1 ekar. So Alhamdulillah, memberi kebenaran kepada saya atas nama belia, atas tiket belia
untuk saya bangunkan tanah ni untuk tanaman projek fertigasi lah. Saya bukan seorang pengurus restoran sebenarnya di Burger King Batu Pahat dan Subway Segamat. Di masa saya mula meminati bidang fertigasi ni, sebab sebenarnya saya ingin menjaga mak saya yang saya sakit. So saya mencari peluang pekerjaan apa yang saya boleh buat di kampung sebenarnya. Bagi saya, kita sebagai belia ni, kita kena fikir something. Takkan kita duduk kampung, kita nak kerja dengan orang lain. Sebab bagi saya dah puas kot kerja dengan orang lain. Pengalaman saya untuk bidang F&B je 7 tahun. So kat situ, saya dah ada sampai satu level yang tinggi lah bagi saya. Restoran management, saya pernah nak dinaikkan pangkat sampai head of operation. So saya tak nak kat situ. Saya ambil tugas saya sebagai restoran manager. So dan saya start buat tanaman fertigasi ni sebenarnya atas dorongan bapa mentua saya dan akak saya sebenarnya. Apa yang saya boleh buat bila saya balik kampung. So bapa mentua saya bukan seorang petani juga. Dan dia melakukan tanaman kontan lah. Banyak lah yang dia buat tanaman kontan macam pisang, keledek, keladi, labu. So dari situ sebenarnya timbulnya minat saya nak buat fertigasi ni. Sebab bagi saya, dia old school lah. Dia melakukan tanaman tu, kontan tu menggunakan batas. Kita sebagai orang muda, kita cuba satu teknik yang baru tu untuk fertigasi lah. Fertigasi tu pun terbelah pada dua sebenarnya. Fertigasi tu kata Inggeris. So fertigation dan irrigation. Maksudnya pembajaan dan pengairan tu secara serentak. Memang betul banyak dugaan. Memang ramai orang yang jual kebun. So diorang buat, diorang akan drop. Sekali tak buat, tak jadi, akan drop lah. Saya pernah menghadiri kursus dengan PPK air hitam, okay, dan PPK melimau. First sebenarnya sifu saya dalam fertigasi ni orang melimau lah, Melaka. Kalau saya sebut mesti ramai yang kenal. Roslin, Cikgu Roslin, Sheikh Muhammad Noor. Tu semua sifu-sifu saya lah. Dan untuk kat Midway ni pula, saya banyak bertanya untuk kawasan kawan-kawan saya kat sekitar sini. Macam Abang Hamid, dia buat fertigasi terung. Dan ada seorang lagi member saya, An tu, dia buat fertigasi cili. Cabaran dekat fertigasi ni, ramai orang cerita indah sebenarnya. Okay? Tapi hakikatnya tak pun. Kenapa ramai orang give up? Sebab fertigasi ni, sebab kepada penyakit lah. Untuk fertigasi ni, kita perlu jaga media sebenarnya, bukan jaga pokok. Saya jujur cakap, saya pernah kena 5 kali kena ribut. Dan pokok saya pernah tombang semua. Kalau tu nak cerita rasa nak nangis, saya tipu lah. Saya cakap, saya pernah menangis tengok pokok saya sebab 5 kali saya pernah tombang. Okay, nasihat saya untuk belia di luar sana lah. Jangan takut untuk ambil risiko lah dalam untuk melakukan tanaman fertigasi ni. Kita kena rajin cari ilmu, rajin bertanya orang. Kita jangan pandang benda ni terlampau susah, terlampau rumit dan susah untuk kita jaga. Sebenarnya kalau kita jumpa orang yang betul, cikgu yang betul dan cara kita yang betul, insya-Allah kita boleh berjaya. Saya Muhammad Amri bin Abdul Hamid, pengurus Felda Midway yang baru bertugas di sini selama 6 bulan lah, bermula bulan 6 tempoh hari lah. Sebelum ni saya di Felda Hitam lah. Saya memang menyokong penuh usaha-usaha belia, terutama MBFM Felda Midway ini, untuk kita sama-sama menjana ekonomi, kerana pendapatan untuk generasi kedua ni dia tak perlulah bergantung harap pada komoditi yang sedia ada lah. So kita kena kepelbagaian tanaman perlu kita buat, dan kita juga perlu membuat tanaman-tanaman kontan seperti terung di sinilah. Dan kita bukan ada projek terung saja di sini, ada lagi projek cili, ada lagi projek timun. Dan saya berharap peluang ini diambil oleh MBFM Felda Midway, warga Felda Midway, untuk sama-sama menjayakan program ini supaya dia lebih berkembang dan sekaligus mempopularkan Felda Midway ini sebagai satu hub pertanian di daerah Segamat lah. Nasihat saya kepada belia-belia sama ada di MBFM di Felda ni ataupun di mana kampung-kampung, kita rebutlah peluang yang sedia ada, yang mana sektor kerajaan ke daripada swasta ke, untuk sama-sama kita membangunkan ataupun menjana ekonomi melalui pertanian. Sebab hari ini kita tengok sektor pertanian ni satu sektor yang orang kata sangat-sangat orang kata diperlukan ataupun sangat-sangat penting, kerana dia membekalkan makanan kepada masyarakat. Contoh semasa pandemik hari ini, kita sektor pertanian kita tak ada masalah untuk kita terus bergerak, tak seperti sektor-sektor lain, seperti kilang-kilang lain yang banyak ditutup
pada mula-mula PKP dahulu kan. Jadi hari ini kita tengok semasa PKP yang mula-mula pun pertanian ni masih lagi diteruskan, masih lagi berjalan seperti biasa. Alhamdulillah kerajaan memandang sektor pertanian ni sebagai satu sektor yang sangat penting lah untuk membekalkan makanan kepada negara lah. Saya ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada belia-belia yang menceburi bidang pertanian. Tak kira lah sama ada pertanian seperti kita ni, tanaman kontan ataupun tanaman komoditi. Dan saya harapkan semangat diorang berkekalan, kerana kita hari ini banyak kita tengok belia-belia kita yang tiada pekerjaan, hilang pekerjaan akibat daripada pandemik, hilang pekerjaan. Jadi gunakanlah, terutama belia Felda ni lah, gunakanlah peluang yang ada. Dengan Felda pun menggalakkan warganya untuk membuat tanaman-tanaman seperti inilah, dengan projek-projek seperti projek PPP yang telah Felda aturkan, dan segala dana yang dibekalkan ataupun disumbangkan, gunakanlah sebaik mungkin, dan semoga semua kita maju jaya pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada petang ni saya bersama sahabat saya, saudara Zairul, selaku pengusaha tanaman terung. Mungkin kita boleh ambil satu contoh untuk anak muda, orang muda yang mana ada tanah-tanah terbiar, kita boleh usahakan atau boleh majukan dengan hasil terung yang agak lumayan. Saya dapat tahu beliau menjual hasilnya 1 kilo RM5 dalam keluasan 80 kaki kali 110, dan satu bulan dia kata boleh mengambil hasil selama 15 kali untuk dijual. Dan kalau saya congak dalam satu hari dalam 300 kilo mungkin boleh dapat dalam 22,000 sebulan. Ini adalah salah satu contoh anak muda yang boleh kita bawa ke hadapan atau sebagai contoh untuk terus, untuk orang-orang muda untuk terus bertani lah. Ada salah satu contoh di Segamat pun hub pertanian. Inilah kita boleh bawa ke hadapan untuk beliau bersama dengan anak-anak muda untuk mengajar atau memberi input untuk terus bertanam terung lah. Saya ingin mengucapkan tahniahlah kepada Encik Zarul di atas usaha beliau menjayakan projek pertanian vertigasi di Felda Midoi ini, dan kami amat dari pejabat belia dan sukan Segamat amat mengalu-alukan lah belia-belia, sama ada belia Felda atau belia yang bukan daripada Felda pun, untuk bergiat dalam pertanian, terutamanya pertanian vertigasi macam yang diusahakan untuk Encik Zarul ni. Okay, mana-mana belia yang ingin berminat, kami memang menyokong dan akan membantulah untuk sebagai badan penghubung kepada jabatan-jabatan yang berkaitan. Bukan sahaja dalam pertanian, mungkin belia-belia yang berminat mungkin dalam peternakan dan sebagainya lah. Dan kami dari Kementerian Belia dan Sukan, khususnya dari Pejabat Belia dan Sukan Area Segamat, memang mengalu-alukan lah belia-belia untuk bagi aktif dalam pertanian. Segamat pun telah digazetkan oleh Kerajaan Negeri Johor sebagai daerah pertanian. So bagi saya kejayaan tu memang kita kena invest lah untuk mula-mula. Kejayaan tu takkan datang dengan sendirinya lah tanpa kita usaha. Thomas Edison pernah gagal 99,999 kali gagal. Dan kali ke 100,000 tu baru dia berjaya cipta mentol. Kalau dia masa tu give up, sampai sekarang kita tak ada mentol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini Majlis Belia Daerah Segamat kita buat kunjung dan melihat macam mana belia di bawah MFM Felda Midoi membuatkan projek tanakan gudang
udang kara atau lebih dikenali lobster air tawar. Pengusaha dia saudara Fakruddin, merupakan AJK juga, Majlis Belia dan Rasi Gamat, dan pengerusi MFM Felda Midoi. Dan baru sebentar tadi kita bersama saudara Zairul, pengusaha tanaman terung. Dan insyaAllah lepas ni akan memperluaskan untuk lada cili ya. So far kita mengharapkan belia-belia di luar sana mengambil peluang apa yang dah dilakukan oleh belia di MFM Felda Midoi ini, kerana dengan isu pandemik COVID-19 ini ramai belia-belia yang terkesan yang dibuang kerja, yang tak ada pekerjaan. Jadi jangan jadikan satu alasan sampai bila-bila. Jadi ambil peluang jika ada tanah yang terbiar, cuba memohon. Contoh macam hari ini kita bertuah belia-belia di MFM Felda Midoi kerana pengurusnya membantu saudara Amri, Cik Amri, membantu untuk memberikan peluang-peluang untuk belia yang nak membuat tanaman, terung dan cilinya tadi. Alhamdulillah, belianya pun betul-betul mengusahakan dan nampak hasilnya. Jadi saya harapkan belia di luar sana terus menjadikan contoh kepada belia-belia yang dah berjaya, dan semoga yang telah mengusahakan, telah memulakan terus sukses dan terus meluaskan lagi marketnya, kerana Segamat adalah hub pertanian. Syabas dan tahniah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.